Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jalaa'a ahzanina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatah ana al-lail wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Jadi alhamdulillah pada kali ini kita dapat berkumpul kembali untuk sesi mempelajari ayat-ayat lazim, untuk kita melihat, untuk kita mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Surah-surah lazim ini merupakan surah-surah yang selalu kita baca, tetapi bacaan kita itu tidak disusuli dengan kefahaman yang mendalam tentang setiap surah yang dibaca. Oleh itu inilah tugas Tadabbur Center. Fungsi Tadabbur Center adalah untuk memberikan penerangan bagaimana cara untuk kita berinteraksi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai makluman tuan-tuan dan puan-puan yang berada di Tadabbur Center dan juga di rumah yang sedang menonton, hari ini kita pancarkan secara langsung ini menggunakan wifi khas yang telah disponsor oleh rakan kita lah. Alhamdulillah, kita mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah memberikan sponsor selama setahun untuk sponsor wifi kita. Jadi alhamdulillah hari ini kita bersama, ini kali pertama lah. Jadi saya first guna pada hari ini. So kita baru pasang pada minggu ni, jadi saya first yang menggunakan wifi kita pada hari inilah. Jadi alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala berikan ganjaran kepada mereka yang berikan sumbangan kepada masyarakat untuk mempelajari Al-Quran. Jadi alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, pada minggu sebelum ini kita berbicara tentang surah An-Nas, dan saya bagi tahu juga kaitan di antara surah An-Nas dan juga surah Al-Fatihah. Jadi sebagai untuk mengulangi apa yang telah kita pelajari pada minggu yang lepas, saya telah berbicara tentang kaitan di antara surah Al-Fatihah dan juga 3 kul yang selalu kita baca. Pada surah Al-Fatihah bermula dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Jadi 3 kul, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan juga Qul a'udzu birabbin nas. Jadi kalau kita melihat susunan 3 kul ini pada surah Al-Fatihah, terletaknya selepas Alhamdu adalah Lillah. Jadi 3 kul kita mulakan dengan Qul huwallahu ahad, ada perkataan Allah di situ. Selepas Alhamdulillah, Allah Ta'ala menyebutkan Rabb, manakala pada 2 surah lagi yang berada di penghujung Al-Quran, Allah Ta'ala menggunakan lafaz Qul a'udzu birabbil falaq dan juga Qul a'udzu birabbin nas. Jadi ini merupakan perkaitan yang sangat rapat di antara surah Al-Fatihah dan juga 3 kul. Sebab tu Ibnu Juzai dalam tafsir Ibnu Juzai menyebutkan bahawa Al-Fatihah merupakan sebaik-baik surah yang dimulakan oleh Al-Quran. Begitu juga dengan 3 kul merupakan sebaik-baik surah yang diletakkan di penghujung Al-Quran. Jadi kaitannya sangat rapat, dan seperti mana yang disebutkan sebelum ini, surah Al-Fatihah ini merupakan kunci untuk kita masuk ke dalam surah-surah yang lain. Jadi persoalannya bagaimana untuk kita nak masuk ataupun mendapatkan kunci tersebut? Kita kena mendalami, kita kena menghayati setiap ayat-ayat yang kita baca. Baik, menuju jalan untuk kita minta pada setiap hari, iaitu ihdinas siratal mustaqim, satu jalan yang lurus, satu jalan yang luas, namun saya nyatakan terdapat bahaya-bahaya yang perlu kita hadapi. Jadi kaitan di antara
surah Al-Fatihah ini, walaupun kita lihat di sini jalannya lurus dan dikaitkan juga dengan al-istimrar ataupun al-istiqamah seperti mana yang disebutkan oleh Mahmud Safi di dalam kitabnya I'rabul Quran. Dia mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan istiqamah itu adalah melalui satu jalan sahaja. Maksudnya tidak membelok ke kanan, tidak membelok ke kiri. Oleh yang demikian, jalan yang saya maksudkan ini iaitu as-sirat al-mustaqim, sifatnya yang pertama luas, yang kedua ia lurus, tetapi kita kena berjaga-jaga kerana ia mempunyai satu sifat lagi iaitu bahaya untuk kita lalui. Seperti mana yang disebutkan oleh Zamakhsyari juga yang meninggal pada tahun 538 Hijrah, katanya di dalam kitab Al-Kasyaf, bila mana ada nikmat, di situlah ada hasad. Jadi setiap nikmat yang kita kecapi, pasti ada di sana hasad-hasad yang tidak senang untuk melihat kita menerima nikmat tersebut. Jadi kita perlu berhati-hati. Jadi manifestasi daripada konsep ini kita dapat bawa ke dalam bentuk grafik ini untuk kita mudah faham. Jadi surah Al-Ikhlas merupakan satu surah yang turut dinamakan sebagai Suratul Tauhid. Suratul Tauhid. Jadi destinasi kita adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan penjelasan ini diterangkan dalam surah Al-Ikhlas. Kita menyebutkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walaupun begitu, jalan yang bakal kita lalui ini ataupun yang sedang kita lalui ini bukanlah satu jalan yang mudah. Bukanlah dihampakan dengan pemaidani merah untuk kita lalu dengan penuh ketenangan. Sebab itu bahaya-bahaya ini dirakamkan, diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam dua lagi surah yang terakhir, iaitu surah An-Nas dan juga surah Al-Falaq. Surah An-Nas berbicara tentang musuh-musuh yang datang daripada dalam, manakala surah Al-Falaq bercerita tentang musuh-musuh yang datang daripada luar. Jadi kita bukan saja diserang daripada luar, tapi kita kena juga berjaga dengan musuh yang berada di dalam, dan itulah merupakan musuh yang sangat bahaya, lebih bahaya daripada musuh yang berada di luar. Kenapa? Kerana musuh ini adalah musuh yang kita pupuk, kita belai, kita didik sejak dari kecil. Jika didikannya adalah didikan yang bagus, maka baguslah jadinya. Jika didikannya dengan cara yang salah, maka sebaliknya yang berlaku. Oleh yang demikian, kita kena faham, pada minggu yang lepas kita berbicara secara panjang tentang surah An-Nas ini, bagaimana peranan Al-Waswas Al-Khannas yang berperanan untuk menyesatkan manusia. Seperti mana yang saya sebutkan, Al-Khannas itu sifatnya bijak mengintai peluang, dan kemudian sifatnya suka menggoda dan juga melekakan umat manusia. Jadi inilah perkara-perkara yang perlu kita tekankan. Sekejap lagi, walaupun saya akan berbicara tentang surah Al-Falaq, saya akan kaitkan juga dengan surah An-Nas sebab ia saling kait, ada kaitannya di antara satu sama lain. Pada minggu yang lepas saya bercerita tentang sumber perlindungan dan juga kita minta perlindungan daripada apa. Okey. Jadi dalam surah An-Nas kita minta berlindung, iaitu sumber perlindungan itu adalah Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Lalu kita minta berlindung dari Waswas Al-Khannas. Walaupun Waswas Al-Khannas itu merupakan satu musuh sahaja, tapi kita minta daripada Allah dengan 3 nama, nak menunjukkan bahawa musuh ini merupakan musuh yang sangat bahaya, yang perlu kita jaga-jaga, yang perlu kita hindari, supaya kita tidak tergelincir dari apa yang kita minta pada setiap hari, iaitu As-Sirat Al-Mustaqim. Pada minggu yang lepas saya menyebutkan pada surah Al-Falaq ini kita minta perlindungan daripada Rabbil Falaq. Rabbil Falaq. Dan kita minta berlindung dari yang pertama kejahatan makhluk, yang keduanya bahaya kegelapan, yang ketiganya hembusan, simpulan dan ikatan, dan yang terakhir adalah dengki. Okey, pada minggu lepas saya sebut 3
Terdapat dua pendapat ulama, ada yang mengatakan Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu pada surah An-Nas. Pada surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ini merupakan satu pernyataan yang umum. Jadi yang khususnya apa? Ayat selepas itu. Jadi yang khususnya ada 3. Jadi ada pendapat ulama juga mengatakan bahawa sebenarnya ada 4. Disebutkan yang pertama kejahatan makhluk, yang kedua bahaya kegelapan, yang ketiga hembusan simpulan dan ikatan, yang keempat adalah dengki iaitu ataupun hasad. Jadi saya rangkumkan sekali supaya kita nampak ada 4, dan 4 itu 3-nya adalah penerangan kepada yang pertama iaitu yang general. Min syarri ma khalaq. Jadi perinciannya apa? Perinciannya ada pada 3 ayat yang lain. Baik. Bagi surah Al-Falaq bermula dari general kepada khusus. Bermula daripada general kepada khusus. Dimulakan dengan Qul a'udzu birabbil falaq. Nanti saya akan terangkan apa maksudnya. Kemudian min syarri ma khalaq, maka dikhususkan lagi syarri ma khalaq. Syarri ma khalaq dikhususkan lagi wa min syarri ghasiqin idza waqab. Lalu Allah Ta'ala khususkan lagi wa min syarrin naffathati fil uqad, dan yang terakhir wa min syarri hasidin idza hasad. Tuan-tuan akan dapat tengok maksud yang saya katakan daripada general kepada khusus ini bila mana kita memahami satu persatu daripada ayat-ayat ini. Baik, kita mulakan sekarang. Qul a'udzu birabbil falaq. Setiap surah yang bermula dengan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Qul ya ayyuhal kafirun, pernyataan menggunakan Qul ini untuk membawa kita menghayati satu perkara. Apakah perkara itu? Iaitu bila mana kita minta, Allah Ta'ala sebutkan Qul a'udzu, minta berlindung, nak menzahirkan secara jelas kelemahan kita sebagai manusia. Tuan-tuan, telah saya jelaskan pada surah Al-Fatihah, tujuan kita diciptakan di atas muka bumi ini adalah sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh yang demikian, perlu memahami hakikat bahawa Allah itu sebagai Tuhan kita, dan tanggungjawab kita adalah sebagai hamba yang perlu menuruti perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hamba tidak punya kuasa yang banyak berbanding Tuhan. Lalu kita sebut di dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka nasta'in, kita minta pertolongan hanya kepada Allah dan tidak kepada orang lain. Jadi menyatakan secara jelas kelemahan kita ini sebenarnya mendidik diri kita supaya tidak ego, tidak bongkak dengan apa yang kita kecapi. Kadang-kala bila kita mendapat kejayaan, mendapat sesuatu daripada Allah SWT, anugerah yang sangat hebat, lalu kita katakan ini adalah hasil titik peluh aku sendiri, tanpa menyandarkan bahawa kejayaan itu datang daripada Allah SWT. Inilah perkara yang perlu kita lihat, perlu kita jelaskan kepada keluarga kita, kepada isteri kita, suami kita, anak-anak kita, supaya mereka jelas bahawa membaca surah ini bukan sekadar membacanya sahaja, tapi membacanya menuntut kita untuk mengamalkan apa yang dibaca. Sebab itu saya suka untuk menyebut apa yang disebutkan oleh Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar. Dia kata baca ini bukan sekadar lafaz di mulut sahaja. Apa yang lebih penting adalah kita mengamalkan setiap lafaz tersebut, maka itulah yang memberikan manfaat kepada manusia berbanding kita menuturkannya tanpa kita faham apa yang kita baca. Qul a'udzu birabbil falaq. Pernyataan a'udzu. A'udzu merupakan fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' adalah present tense dalam bahasa Arab lah. Present tense. A'udzu asalnya adalah daripada perkataan aza. Ain, alif, zal. Aza. Apa maksud aza? Aza bermaksud memohon perlindungan daripada sesuatu yang kita tak nampak. Yang kita tak nampak. Tuan-tuan, musuh dari dalam kita nampak tak?
Hasad orang kita nampak tak? Tak nampak. Orang buat sihir kepada kita, kita nampak tak? Kita tak nampak. Sebab tu perkataan adha bermaksud kita minta perlindungan dari perkara-perkara yang kita tak nampak. Sebab Allah yang mengetahui perkara-perkara gaib berbanding kita sebagai hamba, kita nampak apa yang ada di depan mata sahaja. Jadi bila melafazkan a'udhu ini, kita mengubat ego kita dan kita nak hindari resmi iblis berbanding dengan resmi Nabi Adam alaihissalam. Apakah resmi iblis? Iblis ketika ditegur tidak mahu tunduk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dia menyatakan dengan bongkaknya melalui ayat yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Apa katanya? Katanya, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Aku dijadikan daripada api, sedangkan dia dijadikan daripada tanah. Tuan-tuan, ini satu perkara yang perlu kita belajar supaya kita tak ikut resmi iblis ini. Bila mana menyatakan kebaikan, dia nyatakan aku. Sebab itu lafaz ana khair minhu, lafaz ana itu kita tak baca panjang-panjang. Betul? Kita sebut ana khairum minhu, kita tak sebut ana khairum minhu. Tajwid juga mengajar kita erti untuk membersihkan jiwa. Kenapa tak sebut ana tu panjang? Bila mana melafazkan ataupun nak bagi tahu kebaikan, jangan sebut aku yang buat lah. Akulah yang buat itu, akulah yang buat ini. Sebab tak nak menimbulkan rasa bangga diri, bongkak. Sebab tu ana tu sebut pendek. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Jadi nak cerita dekat orang, sayalah buat tu, sayalah yang buat ni. Tak perlu cerita ana tu panjang sangat. Allah Ta'ala tahu apa yang kita buat. Okey, jadi bila kita tolong orang, oh sayalah yang tolong dia. Okey, sayalah yang tolong bawa dia ke sini, sayalah yang tolong dia belajar di sekolah. So perkataan ana ni kalau boleh dielakkan supaya kita nak buang perasaan meninggi diri, bongkak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi berbeza dengan Nabi Adam alaihissalam. Ketika mana ditegur, Nabi Adam telah melakukan kesilapan ketika berada di dalam syurga, memakan buah daripada satu pokok yang terdapat di dalam syurga. Tuan-tuan, sebelum Nabi Adam makan daripada pokok tersebut, siapakah yang menggoda Nabi Adam alaihissalam? Iblis yang menggoda. Kalau ditanya kan, kenapa engkau makan daripada pokok itu? Kalau kita lah kan, bukan saya tak nak makan sebenarnya, tapi iblis yang goda saya. Betul tak? Kita cuba menyalahkan orang lain. Nabi Adam tidak mengatakan sedemikian. Bahkan dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami menzalimi diri sendiri. Kenapa disebutkan perkataan zalim? Pelakuan dosa adalah satu kezaliman kepada diri sendiri. Apakah maksud zulm? Maksud kezaliman? Maksud kezaliman adalah wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia. Tuan-tuan, kopiah kita pakai kat mana? Kita pakai atas kepala. Apa jadi kalau kopiah ini kita letak dekat lutut? Itu namanya zalim. Tuan-tuan, kasut pakai kat mana? Kaki. Kalau kasut letak kepala, namanya zalim. Seluar pakai dekat kaki. Kalau seluar masuk pakai dekat tangan, apa jadi? Zalim. Sebab tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan kepada zalim adalah adil. Apa maksud adil? Wad'u syai'i fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi perlakuan dosa itu dianggap sebagai kezaliman. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala suruh kita buat sesuatu, tapi kita buat benda lain. Allah Ta'ala larang kita, tapi kita tak ikut. Maksudnya kita tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, maka itu dinamakan kezaliman. Jadi jangan anggap zalim ni orang yang pemerintah yang zalim kepada rakyat. Tidak. Kita juga sebenarnya
sedang menzalimi diri sendiri. Itu kita faham konsep zulm yang dimaksudkan. Jadi Nabi Adam kata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Dia tak salahkan iblis. Dia tak salahkan iblis. Boleh saja dia kata, aku sebenarnya tak nak makan, tapi iblis yang goda aku. Boleh saja dia berkata demikian. Okey? Bahkan kalau kita melihat di dalam Bible disebutkan bahawa yang menjadi kesilapannya adalah Hawa. Kalau kita buka Bible, mereka menyalahkan Hawa sebab Hawa yang menggoda Nabi Adam supaya makan. That's why Hawa dalam bahasa Inggeris disebut apa? Hawa dalam bahasa Inggeris disebut Eve. Eve tu berasal dari perkataan evil. EVE tu Hawa, berasal daripada perkataan evil. Evil ni apa? Oh, syaitan bapa. Syaitan kan. Evil itu disebutkan kepada Hawa. Maksudnya dalam Bible mereka menyalahkan Hawa kerana menggoda Nabi Adam, tapi dalam Quran tidak. Al-Quran kata dua-dua bertanggungjawab sebab dua-dua makan. Sebab itu Nabi Adam AS menggunakan lafaz Rabbana, kami. Kami itu siapa? Dia dan Hawa. Rabbana zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Sekiranya engkau tidak mengampunkan kami, maka kami akan tergolong dalam golongan orang yang rugi. Jadi satu kerugian bila mana kita melakukan sesuatu yang tidak disuruh oleh Allah SWT ataupun dilarang oleh Allah SWT, maka itu merupakan satu kezaliman yang akhirnya menyebabkan kita rugi kerana tidak mendapat yang pertama hidayah Allah, seterusnya mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, perkataan qul a'udzu birabbil falaq daripada ayat ini, perkataan birab juga perlu kita lihat dari sudut pandang yang berbeza. Jadi Rabb ini seperti yang kita bincang pada surah Al-Fatihah, Rabb bermaksud Tuan, iaitu Sayyid. Rabb juga bermaksud pemilik, Malik. Rabb juga bermaksud Al-Murabbi, iaitu pendidik. Rabb juga bermaksud Al-Ma'bud, iaitu Tuhan yang sepatutnya kita sembah. Jadi pemberi perlindungan ini siapa? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai, iaitu Malik, dan juga Khalik yang menciptakan kita. Tuan-tuan, Allah Ta'ala ciptakan kita bukan sekadar untuk cipta. Allah Ta'ala juga menjadikan kita sebagai hamba dan dia didik kita. Sebab itu lafaz Rabb juga bermaksud Al-Murabbi. Dan Allah juga bukan sekadar menciptakan kita, dia mentadbir kita, dan satu sifat lagi iaitu Allah juga adalah pelindung. That's why kita minta daripada Allah SWT qul a'udzu birabbil falaq dan juga qul a'udzu birabbin binnas. Ini maksud perkataan Rabb. Manakala al-falaq, al-falaq ini ada dua maksud. Kalau tuan-tuan baca dekat tafsir ataupun terjemahan, apa yang ditulis? Min syarri ma qul a'udzu birabbil falaq, pada waktu subuh. Okey, al-falaq ni begini. Kan kita malam kan gelap. Kemudian akan timbul waktu subuh, maksudnya akan cerah. Peralihan daripada malam masuk ke dalam subuh itu dinamakan sebagai al-falaq. Transition tu dinamakan sebagai al-falaq. Boleh faham Transition daripada malam, kan kita gelap pagi tu kan, nak masuk pada waktu subuh, transition itu dinamakan sebagai al-falaq. Ataupun kita kata pergantian daripada malam menjadi siang, itu dinamakan sebagai al-falaq. That's why tuan-tuan dan puan sekalian, pagi ini sangat penting dalam kehidupan kita. Memulakan kehidupan kita pada awal pagi itu sangat penting.
seperti mana yang disebutkan oleh hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ya Allah, berkatilah umat aku pada awalnya, iaitu pada awal pada awal pagi. That's why memulakan kehidupan kita perlu dimulakan dengan meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita bila bangun saja tidur, kita akan keluar daripada rumah. Kita akan berhadapan dengan pelbagai bahaya-bahaya yang menanti kita. That's why permulaan kehidupan perlu dimulakan dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun, ingat Allah. Dan sebab itu disebutkan Al-Falaq, supaya nak menyedarkan kita bila mana kita dihidupkan semula setelah kita mati buat seketika, lalu Allah Ta'ala kata, engkau bangun, ucapkan Alhamdulillah, kemudian minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta perlindungan supaya sehari itu kita berada dalam hari-hari yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mulakan kehidupan kita dengan awal waktu, dan ini juga merupakan satu penerangan tentang peralihan masa daripada malam kepada siang, musim kemarau kepada musim hujan. Jadi kita minta perlindungan. Bila mana berlaku transition itu, kita takut berlaku sesuatu yang tidak kita inginkan. Contoh, daripada kemarau. Kemarau ni sengsara. Tapi bila turun hujan, hujan tu terlalu banyak, apa jadi? Banjir pula. Jadi kita minta daripada Allah Ta'ala berlindung daripada peralihan-peralihan ini. Bila mana berlaku peralihan, kita sudah bersedia, kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Min syarri ma khalaq. Assalamualaikum. Daripada kejahatan makhluk yang diciptakan. Siapakah yang menciptakan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Suka untuk saya menyebutkan apa yang disebut oleh Al-Alusi yang meninggal pada tahun 1270 Hijrah di dalam kitabnya Ruhul Ma'ani. Dia menyebutkan ma khalaq ini merupakan semua kejahatan, termasuklah manusia, jin, api, keinginan nafsu dan juga kerja-kerja yang kita buat. Kita tengok macam ni Contoh sebut tadi hujan. Hujan tadi okey? Okey, sebab apa? Sebab tidak terlalu lebat. Apa jadi bila hujan yang turun itu lebat? Akan menyebabkan jadi banjir. That's why bila hujan kita minta perlindungan daripada Allah Ta'ala agar terlepas daripada bahaya-bahaya yang pada hakikatnya hujan itu turun secara natural. Betul? Benda yang natural. Tapi kita minta perlindungan daripada Allah SWT sebab Allah yang mengawal turunnya hujan itu. Begitu juga dengan panas. Panas biasa, tapi kalau berlaku panas terik, maka berlakulah demam, sakit itu, sakit ini. Jadi kejadian alam itu juga kita minta perlindungan daripada Allah SWT. Itu yang disebutkan sebagai ma khalaq. Tuan-tuan, laut yang luas. Kita tengok laut tenang kan, tapi laut itu juga yang boleh menyebabkan kita karam di lautan. Bila kita naik bot, tuan-tuan pernah naik ferry? Okey, saya selalu naik ferry sebab daripada Perlis pergi ke Langkawi, naik ferry lah. Jadi bila kita naik ferry, kita tengok ombak biasa, tapi berada di tengah-tengah, hujan turun, ombak besar. Pada masa itu kita minta perlindungan daripada Allah, sebab yang berikan mudarat siapa? Allah. Okey, minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda kita tengok simple, benda-benda yang berlaku. Saya bagi contoh tadi hujan lah. Di UAE, Gombak kalau tuan-tuan perasan. Bila hujan biasa okey, tapi kalau hujan lebat dengan pokoknya tumbang, dengan banjirnya sampai kereta habis tenggelam. Tengok hujan simple. Kita tidak terfikir bahawa sepatutnya bila hujan itu kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila jadi macam tu baru kita rupanya hujan ini boleh membawa malapetaka. Angin yang bila kita keluar daripada rumah, kita nak angin yang meniup muka kita supaya sejuk sikit bila kita keluar. Tapi angin yang berlalu secara deras
menyebabkan pokok tumbang, menyebabkan kita kadang-kadang berada dalam keadaan bahaya. Jadi ini merupakan benda yang kita lihat sebagai natural tapi boleh memberikan kesan kepada kita. Dan yang mengawal semua ini adalah siapa? Allah. That's why kena minta perlindungan daripada Allah SWT. Tuan-tuan pernah naik kapal terbang? Okay, pernah tak naik kapal terbang, tiba-tiba macam kata sebab awan tu tebal. Apa rasa masa tu? Mesti kita detik kan, ini kalau jatuh ni mesti kita detik itu. Lalu kita minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, Engkau lah yang menjadikan awan ini, selamatkanlah kami daripada awan ini. Allah Ta'ala yang mengawal segala alam semesta. Jadi minta daripada Allah SWT. Okay? Sebab inilah kadang-kadang kita tengok di kampung-kampung ada perkara-perkara khurafat yang perlu kita elakkan lah. Contoh, kalau orang buat kenduri nak elakkan hujan, dia buat apa? Baling baju atas atap. Itu daripada mana tu? Ataupun pacak lidi di di penjuru setiap pagar. Katanya untuk mengelakkan hujan. Tuan-tuan, hujan siapa yang turun? Allah. Yang pergi baling baju kat atas bumbung tu kenapa? Kan membazir baling baju kat atas. Walaupun dia baling baju buruk lah. Okey. Dan pacak benda-benda sebab kita kena faham konsep surah Al-Fatihah, surah An-Nas, surah Al-Falaq mengajar kita tentang akidah, mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita faham konsep sebegini, tak adalah kita buat perkara-perkara yang khurafat. Okay, saya pernah dulu masuk silat. Saya tak nak sebutlah apa nama silat tu. Dia kata salah satu syarat untuk nak go for the next step, kena dia bagi satu macam tangkal berwarna kuning, dalam tu katanya ada taring harimau. So kena tidur setiap malam di bawah, letakkan di bawah bantal, kena tidur di atas bantal tersebut untuk mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Tuan-tuan, kekuatan siapa yang bagi? Allah Ta'ala yang bagi. Menganggap tangkal itu memberikan sesuatu kepada kita, itu telah menyebabkan kita syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Benda-benda ni kena jaga. Benda yang kita lihat simple, tapi ini yang berikan kesan kepada diri kita. Okey? Sebab itu disebut al-fitnatu asyaddu minal qatl. Apa maksudnya? Tuan-tuan, kita faham Quran, kita faham literal. Kita kata fitnah itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Kita pun sebut fitnah itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Sedangkan al-fitnah yang dimaksudkan di situ adalah asyirku billah. That's why dosanya lagi besar daripada membunuh. Kena faham perkataan fitnah itu maksudnya syirik kepada Allah Ta'ala. That's why lebih besar daripada membunuh. Kita pun duk fitnah, kau fitnah aku, dosanya lebih besar daripada membunuh. Kita tidak faham ayat itu. So kita ambil, kita petik dan kita gunakan, kita rasa betul. Jadi kena faham konteks ayat tersebut. Tuan-tuan, dulu kita kecil-kecil, kita selalu main bawah pokok. Dan pokok itu kita main pada setiap hari. Kita panjat pokok, kita duduk bawah tu, kita main guli. Tapi kadang-kadang pokok itu boleh membawa mudarat bila mana datangnya angin, datangnya hujan yang lebat menyebabkan dahannya patah. Boleh jadi bila kita lalu, kita akan dihempap oleh pokok tersebut. Benda simple. Okey, benda simple. Naik kereta api kan, setengah steady, boleh jadi tergelincir. Sebab apa? Mungkin ada orang letak batu, jadi tergelincir. So benda-benda ni merupakan benda yang kita tidak terjangkau. Jadi bila naik kenderaan, sebab tu kita baca, kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Naik basikal simple. Naik basikal apa bahayanya, kan? Tapi bila naik basikal terlanggar batu, depan tu ada sungai, apa jadi? Masuk dalam sungai. Lalu tenggelam masuk di dalam sungai tersebut. Benda simple. Orang perempuan masak, kan? Masak kat rumah, masak biasa kan? Tiba-tiba tong gas tu meletup. Kita tak imagine benda tu, tapi bila terjadi, bagaimana kita berinteraksi dengannya. That's why buat apa-apa ingat Allah. Sebab tu saya jelaskan sebelum kita mulakan surah Al-Fatihah dulu, kita jelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud Bismillah? Dengan nama Allah. Sebelum itu ada kata kerja yang perlu kita sebut. Setiap perkara yang kita lakukan, sebutlah Bismillah, ia menjadi ibadah buat kerana Allah Ta'ala.
Jadi minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda-benda yang kecil yang kita nampak remeh sebenarnya memberikan bahaya. Contoh, paku yang kecil di tengah jalan. Paku kecil je tapi duduk di atas jalan raya. Apa jadi? Kita lalu dalam keadaan yang laju, terlanggar paku itu, lalu terbabas. Nampak paku tu kecil, tapi ia memberikan kesan yang sangat besar kepada kita. That's why minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. That's why kita kena minta daripada Qul a'udzu bi rabbil falaq. Rabb itu maksudnya apa? Rabb itu maksudnya penjaga, pemelihara dan juga pendidik kita. Dia yang memelihara kita, dia menjaga kita. Baik. Digunakan min syarri ma khalaq. Kenapa Allah Taala tak sebutkan min syarri man khalaq? Ma maksudnya apa? Man maksudnya siapa? Okey, kenapa Allah Taala tak khususkan siapa? Sebab ma itu merangkumi yang berakal dan juga yang tidak berakal. Berakal ni siapa? Manusialah. Yang tidak berakal macam saya sebut tadi lah, paku, kayu, benda-benda yang tidak berakal. Dan kita pandang benda tu benda yang kecil, kita rasa lah benda kecil tak boleh bawa mudarat kepada aku. Okey, jalan dekat kampung kan, tak pakai kasut, terpijak paku karat, apa jadi? Kaki bernanah, lepas tu kena infection, lepas tu meninggal. Benda nampak simple. Okey. Dan kenapa juga Allah Ta'ala tak sebutkan min syarril ladzi khalaq? Alladzi juga bermaksud yang. Okey, kenapa Ta'ala tak gunakan yang? Sebab ma itu lebih umum daripada alladzi. Sebab ma merangkumi yang berakal dan juga yang tidak berakal. Kalau sebutkan alladzi, dikhususkan kepada satu perkara saja. Ataupun kalau kita kata alladzina, iaitu golongan-golongan tertentu saja. That's why ma itu lebih umum. Allah Ta'ala gunakan ma itu nak menunjukkan bahawa sesuatu itu yang berakal dan juga yang tidak berakal. Boleh tuan-tuan? Kita sentuh bahasa sikit supaya kita nampak ma itu bukan sekadar ma saja, ma itu membawa maksud yang mendalam. Baik. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Apa terjemahannya daripada kejahatan ghasiq? Apa maksud ghasiq? Apa terjemahan? Malam. Idza waqab, apabila ia kelam. Tadi saya kata falaq, transition daripada malam kepada siang. Ghasiq pula adalah transition daripada siang masuk kepada malam. Okey, itu masuk ghasiq. Okey. Tuan-tuan, apa jadi bila siang bertukar kepada malam? Apa aktiviti yang orang buat pada waktu malam? Baik, saya nak tanya, kegiatan pelacuran berlaku pada waktu siang atau pada waktu malam? Kebiasaannya malam. Orang merompak biasanya siang ataupun malam? Kebiasaannya malam, walaupun siang pun ada juga. Kebiasaannya malam. Suami orang pergi cari perempuan lain juga waktu malam, mencari pelacur-pelacur juga pada waktu malam. Orang main judi juga waktu malam. That's why Allah Ta'ala menyebutkan bila masuk malam ni kita kena berjaga-jaga. Sebab malam ini dia akan mendorong hawa nafsu kita. Dia akan mendorong hawa nafsu kita. Saya bagi contoh yang mudah lah tuan-tuan. Hari ini sebab saya berada di universiti, masalah di universiti student-student kita sekarang adalah mereka, gadget ni merupakan makanan asasi mereka lah. So kalau tak ada telefon tu kita tak boleh hidup. Betul? Saya kata orang lah, kita bersama kan. Apa jadi kalau tuan-tuan dan puan sekalian nak keluar tadi, tertinggal handset? Apa yang sedang bermain di fikiran?
Macam-macam tu. Sanggup patah balik walaupun jam sejam sebab nak ambil handset. Ini dunia sekarang, dunia yang telah sepatutnya kita menggunakan teknologi, tapi sebaliknya sekarang teknologi yang menggunakan kita. Jadi kita kena ubah dari sudut tu lah. Baik, gadget-gadget ini, teknologi tak ada masalah, digunakan dengan cara yang baik akan menjadi baik. Masalahnya sekarang bila mana teknologi itu digunakan untuk melayan hawa nafsu. Okey, saya nak cerita dari sudut masalah sekarang, iaitu masalah pornografi. Maaf saya sebut supaya kita sebut ni jelas, sebab kita nak bendung masalah ini. Tuan-tuan, di YouTube tu senang ataupun susah nak melayan tengok cerita-cerita yang tidak senonoh ni? Di hujung jari, bila-bila masa. Okay, that's why pada waktu malam, pada waktu sunyi, masa inilah kita sebut pada surah An-Nas, syaitan datang membisikkan kepada kita. Dah buka sekejap je, tengok sekejap saja, apa masalahnya? Alah, kita tengok bukannya kita buat dosa dekat orang lain pun, kita saja nampak syaitan membisikkan supaya kita melayari benda-benda yang itu. Okey, dan perbuatan ini menukarkan sifat manusia menjadi binatang. Bila kita melayari laman-laman web ataupun video-video sebegini, ia akan menukarkan personality kita. Saya masukkan personality dalaman, bukannya dia tiba-tiba bertukar jadi kucing ke jadi anjing, tidak. Personality dalaman kita mengubah daripada menjadi manusia kepada menjadi sifat binatang. Sebab apa? Sebab mereka tak ada rasa bersalah. Okey? So dia kata, aku buat dosa untuk aku je. Alah, sekadar tengok benda ni, apa masalah sangat? Tak melibatkan orang lain pun, tak kacau orang lain pun, nampak? Syaitan membisikkan kepada kita. Sekarang bukan lelaki saja yang melihat benda-benda yang lucah ini, perempuan juga bila kita tengok statistik melayari laman-laman sebegini. Jadi ini antara benda-benda yang kita kena hindar. Sebab ini sebenarnya memberikan kesan tanpa kita sedar. Kesan yang sangat besar. Okay? That's why kita duk komplain, asalah aku solat ni tak khusyuk-khusyuk. Kenapa susah sangat nak khusyuk dalam solat? Sebab apa? Dalam hati kita telah tanamkan benda yang menutupi kita untuk mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana melihat perkara-perkara ini, hati mula menjadi hitam. Lalu tidak nampak kuasa Allah, tidak nampak kasih sayang Allah, tidak nampak azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita perlu bersihkan hati ini supaya kita nampak Allah itu Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Allah Taala sayang kita, Dia nak kita berubah. Okey, tetapi kalau kita buat benda yang tidak sepatutnya, Allah Taala sebut Maliki Yaumiddin, Allah merupakan penguasa hari pembalasan. Betul, dia kata aku Maha Pengasih, aku Maha Penyayang, tapi don't take for granted. Aku sayang kau, tapi don't take for granted. Okey, mak ayah kan, mak ayah kita cakap kat anak, okey, kita sayang anak-anak kita kan, tapi kalau anak kita buat salah, adakah kita akan biar begitu? Tidak. Okey, jadi anak tidak boleh take for granted sebab mak ayah kita sayang, lalu kita pun buat benda-benda yang tidak sepatutnya. Tengoklah cerita Piramli Sazali kan, bapa yang membesarkan Sazali secara menyalahkan ibu bapa. Okey, jadi sebenarnya peranan masing-masing lah. Okey, sebagai ibu dan juga bapa perlu mainkan peranan bila mana nak berhadapan dengan masalah ini. Sebab masalah ini menjadi satu yang sangat saya rasa susah untuk kita bendung. Okey, itu menyebabkan kita baca Quran, kita hafaz Al-Quran, tak masuk-masuk. Okey, tuan-tuan, ada orang yang belajar di Mak Tafiz datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, saya masuk Mak Tafiz dah 3 tahun, tapi saya baru boleh 3 juzuk saja. Saya tanya kenapa? Lepas tu dia menangis. Dia kata, saya tak boleh kontrol diri saya. Dia kata menonton video lucah ni menjadi sebagai addicted, satu yang jadi macam apa? Ketagih.
dia cuba untuk keluar daripada melihat benda-benda tersebut, tapi syaitan datang membisik. Ingat saya sebut al-waswas al-khannas. Waswas itu sifatnya, bisikan itu bertalu-talu, tidak putus-putus. Al-khannas, godaan itu datang bertalu-talu, tidak putus. Ini perkara-perkara yang perlu kita sedar, bahawa musuh kita berada luar dan juga dalam. Tapi musuh yang berada dalam itu sangat bahaya. Sekarang saya nak bawa tadi, kaitkan apa yang ada di YouTube semua itu adalah kita katakan sebagai musuh luar, tetapi ia memberikan kesan kepada dalaman kita, dan ia menjadi satu musuh pula yang baru kepada kita untuk kita tentang. Tadi kita duduk berperang dengan hawa nafsu kita, tiba-tiba bila yang luar itu datang masuk ke dalam, ia akan menambahkan lagi derita kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara ini sangat bahaya, sebab bila mana ini dilalui pada setiap hari, okey, ni khusus untuk lelaki, bila mana melihat benda ini pada setiap hari, bila dia keluar tengok perempuan, dia tidak lagi melihat perempuan yang bertudung, dia imagine benda yang perempuan yang tidak memakai apa pun. Nampak tak? Imagination disebabkan oleh menonton benda-benda yang ini. Jadi saya minta maaf saya sebut sebab saya nak, sebab kita ada yang mak dan juga ayah di sini, supaya kita nak anak-anak kita tidak terlibat dengan perkara-perkara sebegini. Mungkin ada kawan-kawan kita yang terlibat dengan perkara ini, kita tak nak. Sebab kalau yang belum berkahwin, ingatlah, kita selalu nak anak yang soleh, anak yang solehah. Tapi bila masa sepatutnya kita bermula untuk membina anak-anak yang soleh dan juga solehah ini adalah bermula sebelum kita kahwin. Bina daripada sekarang, didik diri kita daripada sekarang. Kita sebut kita nak suami seperti Saidina Ali, tapi adakah kita bertindak seperti para sahabiat yang lain? Kita nak Nabi seperti kita nak suami seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita bertindak seperti ataupun mengamalkan sifat-sifat yang ada pada Aisyah? Okay, jadi nak keluarga yang bahagia kena bermula sebelum kita kahwin lagi. Ini pesanan saya kepada adik-adik yang masih belum berkahwin. Nak bina maligai rumah tangga, mulalah daripada sekarang, bina diri kita. Okay? Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk memilih jodoh-jodoh yang disebutkan dalam Quran sebagai qurrata ayun, yang bila kita tengok dia sejuk mata kita memandangnya. Sejuk disebabkan apa? Sebab dia mengikut suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai manusia sepatutnya sepatutnya kita melihat wanita sebagai mereka yang perlu dihormati. Kita tak nak mengembalikan zaman jahiliah. Bagaimana keadaan wanita ketika zaman jahiliah? Martabat wanita sangat-sangat rendah. Dan ini kembali pada zaman kita pada hari ini. Wanita dipandang sebagai tempat untuk melampiaskan hawa nafsu. Jadi perlu kita ubah dan perlu kita hindari daripada perkara ini. Dan benda ni ada di mana-mana lah. Okey, dia berubah daripada musuh luaran menjadi musuh dalaman. Jadi tuan-tuan, apa solusinya? Ada orang kata solusinya kahwin lah. Bukan masalah kahwin, tuan-tuan dan puan sekalian. Masalahnya sekarang bahagian dalaman kita spiritual. Kalau spiritual kita tidak settle dan kita kahwin, kita akan berhadapan dengan masalah yang sama. That's why sebelum kejadian Nabi Adam AS, Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam berperingkat. Okay? Diciptakan Nabi Adam tanpa ada roh. Okay? Diciptakan bentuk fizikal Nabi Adam. Maka pada ketika itu Iblis datang duk tengok ni apa ni makhluk yang Allah Ta'ala nak cipta ni. Selepas itulah baru Allah Ta'ala tiupkan roh. Tuan-tuan, kita lupa, rupa-rupanya kita ini sebenarnya ada dua benda, elemen yang ada pada diri kita, iaitu fizikal dan juga roh. Tapi kita memberikan
tumpuan yang sangat banyak kepada fizikal, tapi kita terlupa satu elemen yang ada dalam diri kita, iaitu roh. Ya, kita menjaga penampilan kita, kan, muka ada jerawat sikit, tension, kan, pakainya macam mana, kita menjaga penampilan kita. Tapi adakah kita menjaga penampilan roh kita, menjaga makanan roh kita? Hari ini kita nak makan sedap-sedap, tapi roh kita bagi makan ataupun tidak? That's why kita kena memahami hakikat kejadian manusia. Manusia diciptakan dua peringkat. Yang pertama dari sudut fizikal, kemudian ditiupkan roh. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, nak mengembalikan, nak menyelesaikan masalah ini adalah, solusinya adalah kita kena balik untuk menjadikan roh kita lebih kuat. Jadikan roh kita lebih kuat. Dia kena ada konsep in out, bukannya out in. Boleh faham in out, out in? Kalau kita naik kereta, kita tahu dekat Bangi ke mana yang ada AES? Dekat Bangi ke? AES ada kat mana? Yang dekat sini? Sedang. Daripada Bangi, kita laju tau. Tapi kita tahu dekat situ ada AES. Lalu kita pun slow bila sampai dekat AES. Tapi apa jadi selepas kita melalui AES tersebut? Kita kembali pecut. Sebab apa? Sebab itu adalah monitoring yang bersifat out in. Mak ayah, anak-anak depan mak ayah nampak baik, pijak semut pun tak mati, tapi di belakang mak ayah dia buat benda-benda yang tidak sepatutnya. Sebab monitoring itu hanya bersifat out in. Sepatutnya kita kena bina in out. Bila mana, ni contohlah, kita faham AES itu diletakkan di situ nak mengajar kita supaya selalu berhati-hati memandu kenderaan dengan penuh hemah, okay, supaya menjaga keselamatan kita. Kita faham setiap masa kita takkan bawa dengan laju. Nampak tak? In out. Tapi kalau kita hanya mementingkan sudut fizikal luaran saja kepada anak-anak kita, kita takut nanti bila dia pergi ke negara US, UK, kita takut dia terbabas dan terpengaruh dengan apa yang ada di sana. Jadi binalah daripada sekarang bagaimana kita nak membina dalaman supaya boleh dibawa keluar. Ini lebih selamat daripada kita hanya sekadar menumpukan sudut fizikal luaran sahaja. Okey? Jadi sebagai mak dan ayah, kita perlu caknalah dengan isu ni, sebab kita tak boleh kata Facebook haram, YouTube haram. That's not the solution. That's not the solution. Dengan kita mengatakan itu haram, tak bagi guna, that's not the solution. Sebab bersifat apa? Bersifat out in. Kita kena berikan kefahaman bahawa menggunakan teknologi ini tidak salah, tetapi perlu digunakan dengan cara yang betul. Sebab apa? Bila digunakan dengan cara yang tidak betul, ia akan berikan kesan kepada diri kita. Jadi kalau yang ada anak yang kecil, masih kecil, contohnya 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, cuba cakap dengan dia orang. Cakap, just borak-borak. Okay, Mat boleh tengok YouTube ni, cuma itulah, Mat kena tahu dalam YouTube ni tak semua benda yang baik. So kena explain dekat dia, bagi dia faham. Okay? Dan kena bagi tahu bila dia tengok benda-benda yang tak baik, apa kesannya. Jadi kita nak bina kefahaman ni, it's not easy. It's not one day, it's not 2 days. Perlukan masa yang selalu kita tanamkan dalam diri dia. Dan bila kita tanam dalam diri dia setiap hari, ia akan menjadi sebagai satu amalan. Dan bila dia tengok je, dia rasa malu, dia kata, tak nak tengok ni, tak bagus. Okay, ni antara benda-benda yang kita perlu terapkan dalam kehidupan anak-anak kita. Dan kadang-kadang orang-orang yang terlibat dengan benda ni, dia cuba untuk berubah, tapi kadang-kadang dia tewas. Okay, that's why saya suka untuk memetik kata-kata daripada Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar. Dia kata nak keluar daripada masalah ini adalah dengan cara kita meninggalkan lapangan syaitan, keluar daripada circle itu. Contoh, orang isap dadah, dia masuk penjara, dia keluar penjara, dia pergi jumpa kawan-kawan dia, apa jadi? Kemungkinan besar dia akan terlibat balik dengan dadah. That's why Buya Hamka kata kena keluar daripada circle tu.
bina circle yang baru. Bina circle yang baru. Okey? That's why kalau macam ni kita kena nasihat anak-anak kita, jangan duduk seorang-seorang bersendirian di rumah. Jangan bersendirian di rumah. Sebab bersendirian di rumah pada waktu malam kita tidur, kita tak tahu apa yang dia buat. Okey? Dan nak letak komputer ke apa, letak di tempat yang open. Jangan letak dalam bilik. Sebab dalam bilik dia boleh kunci pintu, dia boleh buat benda yang kita tak nampak. Ini kita sentuh banyak sikit lah tentang cara-cara kita nak mendidik anak-anak kita. Sebab dunia sekarang adalah dunia yang sangat mencabar. Dunia di hujung jari ni dunia yang menyebabkan kita kadang-kadang tak tahu apa nak buat dengan kebanjiran teknologi yang ada. Okey? Jadi kita kena kawan lah, cari kawan yang baik yang boleh membantu kita. Dan jangan bersendirian, sebab kalau bersendirian kita akan diserang oleh min syarril waswasil khannas. Jadi kita nak supaya kita menjadi perisai untuk mereka lah. Kalau ibu bapa menjadi perisai untuk anak-anak kita. Dan kita terapkan kepada diri anak-anak supaya memahami konsep qul a'udzu birabbin nas dan juga qul a'udzu birabbil falaq. Baik. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Pada waktu malam lah gadis-gadis hilang maruahnya. Pada waktu malamnya suami mengkhianati isterinya, isteri mengkhianati suaminya. Jadi malam ini sangat bahaya sebab ia gelap. That's why kalau kita tengok di kampung, saya tak tahulah di bandar, tak sure, bila masuk waktu maghrib, mak ayah suruh tutup pintu, tutup itu, tutup ini. Mungkin ada reason yang boleh kita kaitkan dengan surah ini. Sebab bila malam datang, bahaya-bahaya mula keluar. Binatang berbisa ni keluar waktu bila? Waktu malam. Ular, kalau jengking, keluar waktu malam. Okey? Dan ni kalau tengok movie banyak sangat lah. Cerita hantu keluar waktu bila? Waktu malam. Tapi itulah masalahnya. Kita imagine, kadang benda tu tak ada lah, kan? Itu adalah syaitan lah ataupun jin. Cuma bila kita seorang-seorang duduk tempat gelap, kita duduk imagine yang bukan. Jadi benda yang perlu kita ubah jugalah, terutamanya anak-anak kita. Okey? Jadi bahayanya malam perlu kita kawal. Okey, sebab inilah malam yang menyebabkan berlakunya perkara-perkara yang menyebabkan kita terjerumus dalam apa yang disebutkan oleh Allah SWT, lembah yang membawa kita untuk diseksa selama-lamanya. Okey? Baik. Kemudian wa min syarrin naffatsati fil uqad, dari kejahatan perempuan-perempuan peniup pada simpulan. Ia refer kepada apa? Refer kepada sihir, iaitu tok bomoh lah. Cuma perkataan naffatsat rujuk kepada perempuan, sebab dulu yang jadi tok bomoh ni adalah perempuan. Tok bomoh adalah perempuan. Kalau di Eropah sama, wish lelaki kan perempuan. Wish perempuan yang tua kan, digambarkan perempuan yang tua, bongkok, perempuan. Sebab tu disebutkan sini naffatsat, iaitu mereka yang meniup pada simpulan. Simpulan ni apa? Contoh kan, ambil macam patung, kita ambil tali, kita ikat, lalu kita bacakan satu, itu disebutkan mengembuskan pada simpulan. Dan sihir merupakan perkara yang diakui oleh Al-Quran kewujudannya. Okey? Sebab masa zaman Fir'aun juga adanya sihir. Ketika mana Nabi Musa AS terpaksa berhadapan dengan penyihir-penyihir ni, ahli sihir. Okey? Jadi saya tak nak ulas panjanglah dari sudut ini. Okey, ini yang penting sebab ini merupakan benda yang kita terpaksa berhadapan dengan. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang yang dengki apabila dia melakukan kedengkian. Baik. Kalau saya sebutkan ayat wa min syarri hasid, dari kejahatan orang yang dengki. Kan kita fahamlah, orang yang dengki dia akan apa? Dia akan dengki. Tapi Allah Ta'ala menyebutkan idza hasad. Idza hasad. Apabila dia beza, kalau
kalau ayat ini kita tukar wa min syarri hasidin, sama ada idza ataupun okey, idza maksudnya apabila. Sebab ia perlu dijelaskan dari sudut kejahatan ini merupakan kejahatan yang benar-benar berlaku. Kalau saya sebut wa min syarri hasidin in hasad, saya tukarkan perkataan idza kepada in. Kalau in belum tentu hasad itu berlaku. Tapi kalau idza ni memang hasad itu benar-benar berlaku. Jadi penggunaan pemilihan idza ini lebih tepat. Sebab apa? Sebab ia menunjukkan bahawa hasad ini benar-benar berlaku. Ini merupakan masalah manusia. Masalah manusia kita pada hari ini. Bila kita tengok orang senang, kita rasa macam asalah dia diberikan kesenangan, aku tak dapat kesenangan itu. Okey? Tuan-tuan, hasad pertama yang berlaku di syurga adalah hasad Iblis kepada Nabi Adam AS. Kenapa? Sebab Nabi Adam AS ini dikatakan sebagai khalifah di muka bumi. Jadi Iblis kata, kenapa tak lantik aku, sedangkan aku dijadikan daripada api. Nabi Adam ni daripada tanah yang busuk, lantiklah aku dah lama dekat sini. Okey. Dan hasad pertama yang berada di bumi adalah hasad anak lelaki Nabi Adam AS kepada saudara kandungnya sendiri. Itu hasad, sejarah hasad yang perlu kita tengok, yang perlu kita pelajari. Dan sebab tuan-tuan dan puan sekalian, orang yang dengki, yang hasad ni sebenarnya dia memusuhi Allah pada 5 perkara. Yang pertama adalah dia benci kepada Allah kerana memberikan nikmat kepada orang lain. Allah Ta'ala bagi nikmat kepada orang lain, kita marah Allah. Asal bagi nikmat dekat dia, kat aku tak bagi. Apa lebih dianya daripada aku? Aku juga selalu berdoa. Tiap-tiap hari aku solat, aku berdoa kepada engkau ya Allah. Tapi kenapa engkau bagi dekat dia, tak bagi dekat aku? Jadi hasad. Kita tengok orang naik kereta susah, kata ya Allah, dia ni kaya betul kan? Hasad tu mula timbul. Kemudian kita sakit hati apabila melihat pembahagian yang dibahagikan oleh Allah. Asal dia dapat banyak, aku dapat sikit. Asal dia lagi kaya, kereta dia 5, aku kereta 1 saja. Kita mula mempersoalkan sebab wujudnya rasa hasad dalam diri. Jadi kalau ada cara berfikir sebegini, perasaan sebegini dalam hati, cuba hindarkan slow. Okey? Dan dia dengki dengan Allah sebab Allah bagi kepada siapa yang dia hendak. Allah bagi kepada siapa yang hendak. Tapi dia tanya, kenapa aku tak dapat? Kenapa Allah bagi kepada sesiapa yang Allah Ta'ala suka? Tak bagi kepada aku yang selalu duk minta, yang selalu berdoa kepada engkau tak bagi, kenapa? Okey? Yang keempat, ini benda-benda kadang-kadang kita sebagai manusia kita selalu fikir. Bila kita tengok orang lain ada nikmat, kita harap nikmat itu dicabut daripada dia. Biarlah engkau tak dapat, aku tak dapat, fine, seronok. Dan yang terakhir, sebenarnya kita sedang bersekongkol dengan musuh Allah. Dan sebenarnya musuh itu adalah musuh diri kita sendiri, iaitu Iblis ataupun syaitan yang sering membisikkan kejahatan kepada kita. Baik. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kenapa Allah Ta'ala tak katakan wa min hasidin idza hasad? Kenapa disebutkan perkataan syar di situ? Sebab tidak semua orang yang hasad itu adalah salah. Ada benda-benda yang hasad yang boleh. Apakah hasad tersebut? Kalau kita melihat dalam hadis Al-Bukhari, hadis nombor 6772, dan juga hadis Muslim, hadis yang bernombor 1352, menyebutkan tentang hadis Nabi SAW yang mafhumnya tidak boleh hasad kecuali kepada 2 perkara. La hasada illa fitnatain. Yang pertama, seorang yang dikurniakan Allah Ta'ala harta, lalu dia membelanjakannya dalam kebenaran,
Jadi kita tak boleh. Kalau kita hasad kat dia, okey tak? Ada masalah tak kalau kita hasad kat dia? Faham tak? Dia diberikan harta, kemudian dia membelanjakan harta itu di jalan Allah. Kita boleh tak hasad? Dia ni dah lah harta Allah Ta'ala bagi kan, aku dengki betul lah. Dengki tu lah dengki yang apa? Dengki nak buat baik. Kita pun nak buat baik juga. Itu dibolehkan. Yang kedua, kepada seorang yang diberikan Allah Ta'ala hikmah. Apakah maksud hikmah? Hikmah ni adalah ilmu yang diamalkan. Itu namanya hikmah. Dia ada ilmu, kemudian dia beramal dengan ilmu tersebut, kemudian dia sampaikan ilmu kepada orang lain. Kita boleh hasad. Aku jealous betul lah. Dia ni dah lah banyak ilmu. Lepas tu dia ajar pula orang lain. Aku nak jadi macam dia lah. Ini dibolehkan. Ini dibolehkan. Okey? Tapi kalau kita tengok dia ni kereta banyak, kaya, rumah besar, tak boleh jadi ni. Kan? Biarlah doa supaya apa? Allah Ta'ala tarik balik. Itu dengki yang tak boleh. Tapi dalam dua keadaan ini, dengki ini dibolehkan. Baik. Pada perkataan wa min syarri ma khalaq. Okey, kenapa diulang perkataan wa min syarr? Kita tengok min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffathati fil uqad. Kenapa Allah Ta'ala tak sebut min syarri ma khalaq wa ghasiqin idza waqab wa an-naffathati fil uqad? Sebab Allah Ta'ala nak setiap kali kita berhadapan dengan makhluk Allah Ta'ala, kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitanir, minta berlindung daripada Allah SWT. Setiap kali malam datang, malam masuk, kita minta berlindung daripada Allah SWT. Setiap kali ada yang mengembuskan bisikan-bisikan ataupun tiupan-tiupan kepada simpulan itu, kita ucapkan ataupun kita sebut, kita minta perlindungan daripada Allah SWT. Bila mana ada orang dengki kita minta perlindungan. Maksud perlindungan itu perlu diminta banyak kali. Dia bukannya package tapau. Maksudnya sebut sekali saja, lepas tu okeylah, dah cover untuk semua. Tak, diulang-ulang itu supaya nak minta, kita minta daripada Allah Ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq, okey, min syarri ma khalaq. Kita baca macam mana? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu min syarri ma khalaq, qul a'udzu min syarri ghasiqin idza waqab, qul a'udzu min syarri naffathati fil 'uqad, qul a'udzu min hasidin idza hasad. That's why disebutkan diulang-ulang supaya minta doa tu kena dengan situasi yang disebutkan di sini. Boleh tuan-tuan? Baik. Jadi satu perkara lagi saya nak tunjukkan di sini. Tuan-tuan tengok elok-elok wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Tengok pada perkataan ghasiq, an-naffathat dengan hasid. Ada perbezaan tak? Apa beza dia? Okey, tu dari sudut mana? Dari sudut zahir perkataan. Okey, itu maksud dari sudut mana? Maksud saya dari sudut perkataan. Contoh ghasiq, syarri ghasiq, ada tak alif lam? Min syarri naffathat, ada tak alif lam? Min syarri hasidin, ada tak alif lam? Ada sebab tu. Ada sebab. Okey, min syarri ghasiq, bila perkataan itu tidak ada alif lam, ia bersifat nakirah. Nakirah ni sebutan secara umum. Dia tidak khususkan kepada sesuatu perkara. Okey? That's why Allah Ta'ala sebutkan perkataan syar. Bila datangnya malam, tidak semua perkara itu buruk. Allah Ta'ala sebutkan khusus kepada apa? Syar. Sebab ghasiq itu ada yang baik, ada yang tidak baik, general. Begitu juga dengan hasid. Hasid ini ada yang baik, ada yang tidak baik. Allah Ta'ala sebutkan general. Tetapi semua yang an-nafasat itu semuanya tak baik. Orang yang guna jampi mantra ni semuanya tidak baik. That's why Allah Ta'ala gunakan
alif lam di situ. Itu dari sudut bahasa lah, nak memahami dengan lebih mendalam lagi apa yang cuba disampaikan oleh Allah SWT. Boleh dapat tak? Kena saya ulang sekali lagi. Okey, saya ulang sekali lagi. Min syarri ghasiqin. Ghasiq itu datang dalam keadaan nakirah. Nakirah ini adalah perkataan yang kita tak letak alif lam. That's why kena baca dengan tanwin. Kan, ghasiqin. Tapi kalau perkataan tu ada alif lam, kita tak boleh baca an-nafathatin, tak boleh, sebab ada alif lam. Okey, yang ada alif lam tu kita namakan sebagai ma'rifah. Yang tak ada alif lam kita namakan sebagai nakirah. Boleh? Nakirah maksudnya apa? Sesuatu itu disebutkan secara umum, tidak khusus. Okey, jadi saya sebutkan ghasiq ini, waktu malam itu ada benda-benda yang dilakukan, benda yang baik. Contoh, tuan-tuan datang ke Tadabbur Center, baik ke tak baik? Baik. Tapi ada orang pergi tempat-tempat maksiat, tidak baik. Jadi disebutkan secara nera, lalu didahului dengan lafaz syar, nak menunjukkan yang dikhususkan itu adalah kejahatan, bukannya orang yang mari ke Tadabbur Center. Contohlah hasid. Hasad ini saya kata tadi ada dua, iaitu hasad yang baik dengan hasad yang tidak baik. Disebutkan secara general, tapi khususnya di situ adalah hasad yang tidak baik. Tapi an-nafasat, semua orang yang meniup-niup kepada simpulan itu pasti meminta bantuan daripada jin ataupun benda-benda yang memerlukan bantuan daripada syaitan. Tok Bomo ni semua okey ke? Tok Bomo ada yang okey ya. So kena bagi takrifan Tok Bomo tu siapa lah. Okey. Sebab dia beza kalau Tok Bomo dengan perubatan Islam tu is different. Orang perubatan Islam kita tak panggil Tok Bomo. Kita panggil Tok Bomo ke? Kita tak panggil Tok Bomo, kan? Tok Bomo yang dimasukkan sini adalah menggunakan perkara-perkara yang khurafat, tahyul dan juga syirik dalam memberikan perubatan kepada orang lah. Okey, sebab ada masa saya di kampung dulu, dia berubat orang dengan bantuan jin. So orang tu datang, dia ada jin, so dia minta bantuan jin ni untuk tarik keluar jin tersebut. Jin tadi tarik keluar jin yang ada dalam badan ni. Lepas tu esok tu dia suruh masuk balik dalam dalam badan orang yang datang tadi. So benda-benda ni bila bantuan jin, benda-benda yang tidak bersandar kepada Quran dan juga sunnah, ini yang Allah Ta'ala sebutkan, wa min syarrin nafathati fil uqad. Kita hari ni hidup di alam Melayu ni macam-macam. Kadang-kadang pergi tengok kedai tu tak nampak kedai tu buka, padahal kedai tu buka. Rupa-rupanya kena sihir. Okey, jadi panjanglah cerita pasal sihir ni. Saya bukanlah pakar sihir ni. Jadi ini secara gambaran, secara langsung berbicara tentang surah Al-Falaq. Minggu lepas kita berbicara tentang surah An-Nas, iaitu musuh yang datang daripada dalam. Hari ini kita berbicara tentang surah Al-Falaq, musuh yang datang daripada luar. Dan musuh itu kadang-kadang datang berbentuk natural. Okey, contoh, katakan kita tanam pokok. Okey, kambing datang makan pokok tu. Adakah sebab kambing tu jahat? Tak, sebab memang itu makanan dia. Kita tak boleh kata kambing tu jahat. Burung, kan? Kita tanam padi. Burung makan padi ke? Okey. Harapkan pegar makan padi. Pegar tu burung, kan? Kita dah ingat pagar tu. Okey. Jadi benda yang natural, tapi dia makan tanaman itu, adakah dia jahat? Tidak. So kita minta berlindung, sebab semua ini adalah kejadian Allah SWT. Hujan turun, kan? Turun lebat, adakah hujan tu jahat? Tidak. Angin yang datang kuat, adakah angin tu jahat? Tidak. Jadi kita minta berlindung daripada Allah SWT, sebab Allah lah yang mentadbir urus alam ini. Angin, hujan, kesemuanya datang daripada Allah SWT. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir pada hari ini. Jadi kita minta untuk terus bersama dengan Tadabbur Center. InsyaAllah banyak lagi program-program yang kita akan anjurkan dalam jangka masa terdekat. Program-program baru yang sedang kita rangkalah untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita nak menjadikan Tadabbur Center ni sebagai satu tempat bila orang
kata nak belajar tentang Quran, nak faham Quran, okey, tengok Tadabbur Center. Walaupun kita tahu di masjid-masjid, di tempat lain ada juga dibuat program-program tadabbur ni, tapi di sini kita khusus kepada macam mana kita berinteraksi dengan ayat-ayat Quran. Bukan kita sekadar membaca, kita faham secara literal, tapi kita nak faham secara jelas. Dan yang paling penting adalah bila mana kita memahami ayat-ayat ini, tuntutan tadabbur itu sendiri iaitu tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa daripada segala kekotoran. Terima kasih kepada tuan-tuan semua. InsyaAllah kita akhiri dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.